Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Cikgu Maslihah binti Hashim dalam Arabia Online Classroom. Okey, tajuk seterusnya ialah indeks dan logaritma. Okey, untuk tajuk hari ini ialah 4.1 di mana kita akan mengenal hukum indeks dan seterusnya apa yang kita akan belajar hari ini, kita akan cuba untuk mempermudahkan ungkapan algebra yang melibatkan indeks dengan menggunakan hukum indeks. Okey, kita boleh mula sekarang. Okey, hari ini kita mulakan kelas dengan mengimbas semula kemahiran yang awak dah tahu waktu awak dah belajar masa tingkatan 1 hingga 3 ya. Okey, so awak dah belajar tentang indeks. Okay, jika saya ada 2 kuasa 3, ini maksudnya ialah 2 didarab sebanyak 3 kali. So 2 darab 2 dan darab dengan 2. Ini maksud 2 kuasa 3. Okay, sebab kita melibatkan nombor 2, jadi nombor 2 ni kita panggil sebagai asas nombor dia. Okay, so ini kita kenali sebagai asas. Jadi yang dinamakan indeks ialah yang ditulis kecil di atas asas ini. Inilah yang kita panggil indeks. Okay, clear Okay, jadi indeks ni mewakili berapa kali nombor asas ini didarabkan. Okay, so yang ini ialah pengetahuan yang pertama yang awak perlu kuasai. Okey. Jadi, apa jawapan 2 kuasa 3 ni? Okey, 2 darab 2 dan darab 2. Okey, 3 kali. So, ini membawa hasil 8. 2 darab 2, 4. 4 darab 2 dapat 8. Jadi, ini kita panggil indeks. Okey. Jadi sekarang kalau saya ada 2 kuasa kosong. Maksudnya ada berapa 2? 2 ada berapa? 2 kuasa kosong. Kalau 2 kuasa 3 ada 3. Kalau 2 kuasa kosong, ini maksudnya tiada 2. Jadi nombor dia hanyalah 1. Jadi apa pun nombor kat sini, jika indeks dia ialah kosong, maka hasilnya ataupun nilai bagi nombor ini ialah 1. Tak kiralah sama ada dia 10 kuasa kosong ataupun 100 kuasa kosong, semuanya membawa nilai 1. Okay? So ini ialah hukum indeks yang pertama yang awak perlu tahu. Okey, seterusnya apa yang perlu kita tahu ialah 2 kuasa negatif 3. Okey, tadi positif 3. Sekarang 2 kuasa negatif 3. Okey, yang ini pun sebenarnya dah belajar. Saya cuma ulang semula. Okey, jadi apakah maksudnya? Maksudnya ialah jika ada negatif bermaksud dia berada di angka kat bawah ni ya. So 2 kuasa 3. Jadi kalau ada negatif bermaksud nombor 2 kuasa 3 ni berada di bahagian bawah pecahan. Okey, jadi ini nilainya ialah 1/8. Okey, clear? Okey. So ini yang kedua. Yang ketiga awak perlu tahu. Okey, 2 semua 2 ya supaya awak tak keliru. Kuasa 1/2. Okey, apa dia? 2 kuasa 1/2. Ini membawa maksud okey. Kalau awak tak nak keliru, begini caranya. Okey. So sebenarnya dia ialah ini dia punya nilai yang 2 kuasa 1. Okey, kalau 2 kuasa 1 maksudnya dia 2 kuasa 1
per 2 ni maksudnya ialah dia ialah punca kuasa 2. Okey, punca kuasa 2. Kalau saya ada 2 kuasa 1/3, kalau saya ada 2 kuasa 1/3, ini membawa maksud apa? 2 kuasa 1 punca kuasa 3. Okey, boleh. Pecahan sudah, negatif pun sudah, kosong pun sudah. Okey, jadi sekarang ni dalam hukum indeks kita hendak mengoperasikan indeks saja. Okey, jadi daripada 2 kuasa 3 kita nak buat operasi. Tadi cuma dia punya maksud ataupun dia punya nilai. Sekarang kita nak operasikan dia. Okey, so darab dengan 2 kuasa 5. Contoh. Okey, so sekarang ni dalam indeks kita perlu mengenal pasti asas dia. Okey, sekiranya asas dia sama, barulah kita boleh operasikan dia. Jika belum sama, kita kena samakan dahulu. Okey, so sekarang ni dah 2, ni dah 2. Maksudnya dah sama, right? Okey, so kat sini 2. Jadi indeks dia ialah 3 dan 5. Okey, 3 dan 5. Kalau operasinya ialah darab, maksudnya kita perlu tambah 3 tambah 5. Okey, so ini ialah cara bagaimana untuk menyelesaikan operasi indeks. Jadi jawapan yang kita ada ialah 2 kuasa 8. Okey, clear? Ini ialah hukum indeks yang pertama. Di mana bila kita lihat benda ni ataupun kita lihat contoh ni, kita dah boleh buat generalisasi di mana okey, jika kita ada satu asas nombor A yang kuasa dia M, okey, didarab dengan asas dia masih sama iaitu A dan kuasa dia N, maka kita boleh simpulkan bahawa jawapan yang kita perolehi ialah masih juga asas dia A dan indeks dia kita kena tambah. Okey, M tambah N. Jadi itu adalah hukum indeks yang pertama yang hari ini kita belajar. Okey, yang kedua, hukum indeks yang kedua, okey, masih juga 2. Okey, kalau tadi kita 2 kuasa 3, kalau tadi kita darab, sekarang saya nak bahagi pula. Okey, 2 kuasa 3 bahagi 2 kuasa 5. Okey, sekarang ni kalau indeks, kita kena tengok asas dia. Asas dia, nombor asas dia. Kalau sama, settle. Okey, kalau sama, settle. Ingat tu. Jadi, kena sama. Okey, so kalau dah sama, maksudnya apa kita perlu buat dengan indeks dia? Okey, tadi kalau darab kita tambah. Sekarang kalau bahagi, indeks yang saya bulatkan ni kena tolak. 3 tolak 5. Okey, jadi jawapan yang kita perolehi ialah 2 kuasa 3 tolak 5 ialah negatif 2. Okey, tadi saya dah terangkan kalau kuasa dia negatif 2, maksudnya apa? Negatif, maksudnya 1/2 kuasa 2. Jadi ini membawa nilai 1/4. Okey, jadi hukum indeks yang kedua, kita boleh simpulkan bahawa sekiranya kita ada asas yang sama, okey, A, kuasa M dan bahagi dengan masih asas yang sama A tapi indeks yang berbeza. Jadi apa kita perlu buat ataupun apakah yang kita boleh permudahkan? Jawapan masih A. Okey, so indeks dia ialah kena tolak. Jadi M tolak N. So ini adalah hukum indeks yang kedua. Okey, senang? Beres. Okey. Jadi sekarang kita buat soalan.
kalau kita ada tengok soalan ni, soalan buku teks ya. Okey, so sekiranya kita ada 4 kuasa 2n darab 4m bahagi dengan 4n. Okey, jadi ini asas dia memang dah sama. Jadi kerja kita sudah menjadi mudah. Okey, jadi sebab asasnya semua 4, so 4 ni kita tulis sekali sahaja. Okey, jadi apa nak buat? Kalau darab tambah, kalau bahagi tolak. Jadi kita operasikan dia punya indeks sahaja. So indeks dia kita guna warna lain lah supaya awak mudah ya. Okey, so kat sini kita ada 2n. Okey, kemudian darab maksudnya kita tambah. Kita ambil indeks dia sahaja m. Dan kita ada bahagi. Bahagi maksudnya tolak. Jadi kita tolak n. Okey, mudah kan? Jadi bila dah ada begini, kita boleh terus selesaikan ataupun kita boleh terus mudahkan. Okey, sebab soalan kita ialah permudahkan. Jadi n dengan n kita boleh operasikan. 2n tolak n dapat n dan tambah dengan m. Selesai. So ini adalah soalan pertama. Ini soalan yang kedua. 3m tambah 2 tolak 3m bahagi dengan 3m. Okey, yang ini kita nak permudahkan. Okey, tadi saya berikan anda hukum indeks yang melibatkan darab, bahagi dan juga kuasa, betul? Tapi tiba-tiba saya bagi soalan yang ada tolak. Bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini? Okay, ingat satu perkara, jika soalan melibatkan tolak dan tambah, apa yang awak perlu buat? Yang pertama, awak perlu faktorkan. Okay, pemfakturan. Jadi, kalau ada soalan tolak dan tambah, kita kena faktorkan. Okay, bagaimana untuk memfaktorkan persamaan ini? Jadi, kita kena pecahkan. Tadi kita dah belajar bila A kuasa M darab dengan A kuasa N, kita akan dapat A M tambah N. Betul? Okey, so ini hukum ataupun hukum indeks yang pertama saya dah beritahu tadi. So kita gunakan, kita aplikasikan untuk ungkapan yang pertama ini. Dia dah beri yang A M tambah N ni, jadi kita kena reverse. Reverse. Macam mana? Kita kena tukarkan dalam bentuk yang sebegini. Kalau tambah maksudnya darab. Okey, so kita pun tukar, dia akan jadi 3 kuasa M. Ni tambah maksudnya darab 3 kuasa 2. Okey, so sekarang nampak tak? Kita reverse semula. Okey. So, yang lain salin semula sebab tiada apa-apa yang perlu dipermudahkan atau dikembangkan. Okey, jadi yang atas ni lah bila ada operasi tambah dan tolak di sini. Sekarang operasi kita tolak. Tambah pun sama kita perlu buat pemfaktoran. Okey, macam mana nak faktorkan? Sebutan yang pertama dengan sebutan yang kedua. Apakah ungkapan yang sepunya yang ada di sini? Ya, betul. 3 kuasa M. Dua-dua bahagian ada 3 kuasa M, maka kita faktorkan 3 kuasa M di luar. Kemudian bila 3 kuasa M dah keluar, yang tinggal ialah 3 kuasa 2. Okey, settle ungkapan yang pertama. Tolak. Okey, 3 kuasa M kita dah keluarkan dari rumah. So, apa yang tinggal kat sini? Ya, betul. Bagus. 1. Bahagi dengan 3 kuasa M. Nampak tak? Kita dah buat pemfakturan di situ. Okey, so sekarang kita nak permudahkan. So, ini bahagi, betul? Jadi, ini dah boleh potong dah sebab sama. Okey. So, kita pun boleh cancelkan. Cancel 3M dengan 3M sebab bahagi. Okey, 3 kuasa 2 ialah 9. 9 tolak 1. Jawapan ialah 8.
So ini je lah dia punya nilai. Okey. Jadi jumpa je tolak atau tambah, kita perlu faktorkan terlebih dahulu dan baru selesaikan. Okey, senang. Jadi ini sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam tajuk seterusnya. Okey, bye.